Macam kita orang pernah keluarkan more than 1000 cakes per month. Per month? Ya. Saya bersama dengan siapa hari ni dan boleh kenalkan diri tak? Boleh. Hai, saya Tengku Aliana. Saya owner of Sugar Candy. Hari ni saya nak share bits of about my life. Kita pun tengah mencari story-story, jadi kita nak tahu bisnes dari segi apa yang Sugar Candy itu sendiri buat lah. Okay, Sugar Candy ni kita ada buat cake, kita buat event, kita ada cafe, and most importantly kita buat a lot of people happy. I see. Okay, so senang kata apa-apa yang buatkan orang happy, you guys cuba deliver lah. Betul. Wah, okay. Wah. So nampak dah menarik dari situ kan. So Sugar Candy dah berapa lama dah? Actually, I dah buat dah lama daripada rumah. 2012 lagi I dah start. Oh. Tapi kalau dekat kedai, kita start 2020. So, it's been 4 years now. So officially tu baru start 2020 ada kedai. Yes, betul. So before this rumah. Kita buat kat rumah, home bake. Lepas tu, I ada jual kat tepi jalan. So maksudnya sebelum ni ada as a part time ke macam mana? Start? No, I memang full time juga. Tapi, I buat daripada rumah je. Sebelum ni maksudnya ada ambil study, ada aliran apa-apa in major what culinary? No, I tak belajar baking daripada rumah. Tapi actually after habis SPM, I sambung belajar accounting. Tapi I buat halfway. Sebab time tu I punya financially tak mampu nak sambung belajar dah. Oh, okay. And then now, apa-apa yang I belajar daripada YouTube ke. Sekarang macam-macam benda you boleh belajar for free. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki kita nak sambung belajar lah, of course. Adakah sebab kekurangan kewangan tu jadi tercipta Sugar Candy? Betul. Masa habis SPM tau, after habis SPM kita semua pernah kerja kan, of So, course. nak cari. Tapi semua kerja yang I kerja tu, I rasa macam tak kena dengan jiwa I lagi suka buat kek kat rumah, bagi orang happy. I started buat untuk kawan-kawan I. And then bila orang start tanya I, you jual ke? And then since that I terus rasa macam why not kan kita jual. Padahal benda tu kita buat dekat rumah. So daripada I buat dekat rumah tu, I kumpul duit sikit-sikit beli barang-barang tu. Jadi tak salah untuk saya katakan start dengan benda yang passion lah maksudnya. Betul. Start. So dan tak ada orang nak bayar pun mula kan. Dan tak terfikir pun. Dan bila ada demand baru you start the ni. Betul-betul. Actually I tak pernah plan pun nak jadi baker ke, nak jadi event stylist ke apa. Tapi sebab I punya jiwa ke arah tu, I suka buat macam dekor, benda-benda cantik. So everything I do now pun semua ada kena-mengena dengan creativity. Tapi itulah, kan kita tahu accountant is a big income juga. Kenapa tak go further? Maksudnya kenapa tu? Kenapa? Kalau kita boleh tahu lah. Macam like I said, actually masa I belajar accountant tu was sebab orang cakap everything in life kita perlu macam finance punya knowledge. Tapi kalau masa I belajar tu pun I rasa macam I dah tak kena dengan jiwa kita. Maknanya I belajar pun tapi dekat kelas I lukis gambar kek. So I rasa macam more tu ke arah kek and benda-benda yang kreatif. I suka benda-benda yang kreatif. And I bukan orang yang macam mana yang macam apa tu in the book punya person. So Faham. Kau ni terpaksa lah. ya betul. 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 Maksudnya sambung belajar tu nak menggembirakan parent lah. Salah satu, tapi one of the biggest reason I stop is because I tak mampu nak continue. Maknanya daripada masalah menjadi satu pencapaian. Ya. Dia sini guys, dia bila ada masalah jangan cari alasan. Kita cuba untuk come out sebab cerita pasal you berstudy tapi tidak fokus dengan tu sebab nampak lebih tak ada orang suruh pun kita buat kan. Ya, betul. Saya nampak kat situ you fokus dekat passion. Yes. Sebab I rasa kalau you ada passion, you akan buat benda tu lagi lama, lagi besar, lagi passionate lah. Tapi kalau you buat benda tu you tak berapa nak suka, nanti you akan rasa macam terbeban nak continue or tak grow. So far achievement apa yang the moment yang menggembirakan hati tu? Alhamdulillah, for now, I think my biggest achievement is having a lot of staff under me. So that means I dapat tolong lebih banyak orang and I dapat and customer I pun banyak yang macam dah bertahun-tahun dengan I. So tu satu achievement yang sangat besar untuk kita orang sebab kita orang rasa macam kalau bukan diorang punya support, kita takkan ada kat sini lah. Kita orang ada a few artist yang setia dengan kita. One of them is Fasha Sanda. Dah 14 tahun. Dia order dengan I daripada I kat rumah. So dia lah
Pertama bukti perjalanan you ni. Daripada jatuh naik semua dia ada, insyaAllah. Oh, kenalah dengan nama kita ni, Geng Jatuh Bangun. So Faisal Sandal, kalau dia nampak kat sini, apa yang nak sampaikan? Thank you support I. Okay. So far, macam mana perjalanan growth company Sugar Candy, macam mana? For now, kita punya planning, kita akan buka another branch this year. Tapi kita tak tahu bila lagi. Sekarang so far ada berapa? Sekarang kita dah ada 4 branch. Mostly dekat Wang Semaju. The other one dekat Shah Alam. And then kita akan open one dekat Bangi, insyaAllah. Actually reopen. Kita dah buka tapi kita tutup for now. Masih PKP? No. Kita buka last year tapi kita ada macam management punya problem. And then so kita akan reopen dekat Bangi, insyaAllah. Pekerjaan yang paling susah adalah menghandle manusia. So what do you comment about that? I think kita learn as we go. Maknanya awal-awal dulu kita ada masalah lain, and now bila kita dah ada 30 staff, kita ada masalah lain. Tapi yang benda I belajar lah most is to treat people like diorang manusia. Human Walaupun being. diorang pekerja tapi diorang pun ada feeling, diorang pun macam kita juga. Diorang ada hari yang diorang sedih, ada hari yang diorang happy, ada hari yang tu. Tapi kita try to be more understanding towards them. Okay, kita tolerate lah. Diorang pun kerja untuk kita, diorang naikkan company kita. So kita pun appreciate them more because of what they do for the company. Actually most of our staff belum kahwin and sangat muda. So saya memang bangga gila dengan diorang sebab walaupun diorang muda, diorang hardworking. And I tak tahu lah, kadang-kadang I rasa macam dulu I pun tak se-hardworking as them. So memang proud of them. Dan kita nampak perjalanan dia tu lah. The growth every year kita nampak diorang punya perangai makin mature. And tu yang saya paling suka tengok lah, my staff punya growth every year. Macam kita orang pernah keluarkan more than 1,000 cakes per month. Per month? And Korang ada kilang ke? tak. Satu kek berapa? Satu kek. For now ada promo 2 for 100. Tapi kita ada macam-macam jenis. Kita ada munchkin, kita ada tapau, so kita ada banyak variety. And then kita buat event juga. So kita alhamdulillah lah. Actually kita punya peak started masa PKP. Bila kita start ubah kita punya way of system. Sebab masa awal-awal dulu kita memang dah start online sebelum PKP, alhamdulillah. Tapi masa PKP kita memang kena 100% online kan, sebab kita dah tak boleh pergi kedai, kita semua dah kena lockdown semua. So and then since that kita ubah kita punya sistem. Kita ada sistem agent, kita ada website. So kita punya agent pun sebelum ni ada 1,115 agent. And then kita ada more cawangan now. So yang tu lah kita punya I think peak yang buat kita Sugar Candy lebih naik. PKP lah, PKP kan. PKP, masa PKP tu? Ya, masa PKP. So you dapat deliver 1,000 cake in a month? Actually kita pernah paling banyak kita buat 200 cake sehari. Ya. Korang buat macam mana? Korang pakai kilang ke? Korang macam Kita lah kilang. Tak ada. Actually kalau ikutkan kita ada kapasiti untuk beli mesin yang untuk senangkan bekerja, tapi I rasa itu dah lari daripada I punya goals untuk bantu lebih ramai orang. So bila kita ada mesin, nanti kita akan mula kurangkan staff and then kita akan more to machines lah kan. Tapi I tak nak tu. So I memang cakap kat my partner, I cakap kat dia macam mana pun kita still akan use human and sebab itu adalah my goals lah in doing business. Jadi untuk bagi peluang seramai boleh. Betul. Niat bagi manfaat kat orang yang be part of the Sugar Candy. Macam tadi you cakap kan, susah handle manusia. Tapi sebenarnya at first awal-awal dulu I memang selalu rasa macam tu, macam nak give up sebab staff banyak problem, banyak ni banyak tu. Tapi actually kalau you punya niat tu memang nak tolong diorang, InsyaAllah Allah akan hantar orang-orang yang baik. Antara benda-benda yang kebiasaan yang staff maksudnya yang you rasa macam problem, tapi macam mana you handle tu? Macam kita sebelum ni ada masalah dengan one of our staff. I think that's the biggest masalah yang kita lalui lah. Which was dia pecah amanah. Dia ambil 200,000 daripada company. I mean dia curi lah 200,000 daripada company. Tapi tu Kenapa dia curi 200,000 ni? HR.
HR accountant lah basically, dia buat both. Walaupun benda tu macam buruk, maybe kalau kita beritahu kat orang, orang macam, ui macam mana korang boleh diam je kan. Tapi sebenarnya bukan kita diam, kita banyak ambil jalan langkah yang proper. Cuma I bersyukur jugalah benda tu happen, sebab kita orang start, kita dah terlalu selesa dengan orang tu, kita percaya dia. So it's a big lesson untuk kita orang. So after this happen, kita more cautious, kita lagi banyak jaga kita punya sistem tu, kita adjust balik, kita baiki mana yang, maksudnya in order tu kita baiki, improve mana yang loop yang senang betul. tu. Sebab duit tu dah tentu hilang. Kalau kita nak minta balik pun, kita perlukan keluar lagi banyak duit. Betul. Untuk nak legal, saman dia betul. semua kan. So that's why me and my partner rasa macam, tak tahulah, kalau dari Instagram kadang-kadang kita rasa mungkin tak ada rezeki kita. Tapi walaupun I say that, tapi kita kena juga take iktibar. Sebenarnya kita punya mistake lah, sebab kita walaupun kita rasa macam bukan rezeki, tapi tu still kesilapan kita sendirilah. So, adakah itu antara struggle paling besar? Apa struggle yang paling besar sepanjang 14 tahun untuk Sugar Candy? I think zaman kejatuhan I masa during my first marriage lah. Masa first marriage I tu, I was divorced. Masa tu I mengandung. And masa tu I basically macam mana divorce kosong. Maknanya rumah, kereta semua dah tak ada. Duit monthly pun tak ada. Tapi time tu I only had Sugar Candy. So daripada masa I tengah murung semua tu, basically I susah senang semua, Sugar Candy lah I punya punca rezeki macam mana pun. And then after masa zaman kejatuhan I tu, I ingatkan macam Sugar Candy ni I dah nak quit lah. Sebab I rasa macam time tu struggle sangat dengan mengandung, dengan ada newborn lagi after that. Lepas tu I seorang je single mom. I rasa macam penat lah. Kita nak buat kek ni, sebenarnya banyak orang rasa macam senang, macam you masuk ni and then ni. Tapi bila you buat daripada rumah, you especially dari rumah, you akan rasa macam you tak ada masa yang untuk anak, you tak ada masa untuk diri you. Betul. Sebab basically kat rumah je you punya kan. After 2 years tu, I jumpa, walaupun I struggle, tapi Sugar ni masih berjalan lah. Cuma I tak boom lah, tak adalah macam buat sale ratus ribu ke apa. And then I jumpa Megat. Time tu lah baru kita orang start sistemkan kita punya business and betul-betul properly buat Sugar Candy M1. Kalau tidak, sebelum ni dia Sugar Candy by Tengku Aliana. Oh, ada buy tu kan? Kalau ada orang yang kisah yang sama, what's your advice to them lah? My advice is, as a woman, you kena always ada backup. Macam I terduduk at that point sebab I bergantung pada that marriage and I tak ada macam saving. Masa I dah kena tarik balik semua benda tu, I rasa macam kalau I tak ada Sugar Candy, I rasa macam I akan bebankan orang lain, faham tak? And I bukan datang daripada family yang macam senang, yang macam boleh hand you money ke apa, tak ada. So that's why I rasa macam, and I tak suka nak minta-minta orang ataupun menyusahkan orang. So that's one of the drive yang I betul-betul nak fix my life and especially untuk my son lah at that time. So dengan kata lain, independent lah. Yes, betul. Perempuan kena ada duit sendiri. No matter who you married to, no matter berapa banyak duit keluarga you, tapi you kena ada duit untuk diri sendiri juga. I think the biggest why I that time was my pregnancy. Because time tu masa I was divorced, I was 4 months pregnant. Kalau I tak pregnant at that time, I akan buat benda bodoh. Even masa tu I was suicidal lah, macam depression lah semua kan. Tapi because I was pregnant, I had to think untuk orang lain, faham tak? So macam kalau I nak buat benda bodoh pun I fikir, I bawa manusia kan dalam badan I kan. So that was my biggest push. And then bila I dah gave birth to him, I rasa macam, I tak nak dia lalui apa yang I lalui, macam susah tu. Actually my son tu dia yang grow dengan kita orang lah, dengan Sugar Candy. Masa kita jual kat tepi jalan ke apa, dia memang ada. So dia lah my biggest why, macam kita tak nak dia hidup susah. Dia ke Sugar Candy pernah jual tepi jalan? Betul. Benar, ada gambar. Kita perlukan bukti zaman sekarang. Boleh. Nanti besar-besar macam ni itulah. kan, Masya Sangga, artis ni takkan jual tepi jalan. orang akan persoalkan ni terbuka ni kan. Actually kalau orang tengok I, mesti dia rasa macam ni mesti duit mak bapak. Tapi no, kita orang started jual, actually every day I akan buat 200 cupcakes. I akan jual depan sekolah menengah Taman Melawati. So
Siapa-siapa yang ada masa zaman-zaman tu, korang boleh ni komen Kat bawah. So korang tak select guys. Yes. Masa tu dia Ini masih memang nama sugar candy juga. Yes, Sugar Candy Oh, by memang Tengku dah lama Aliana. dah. Yes. faham. So everyday I akan jual, buka je I punya bonnet kereta and jual kat depan sekolah tu. Faham. So dari segi murah dan mahal ni, benda tu kan subjektif. Boleh cerita tak dekat orang luar yang maybe dia rasa macam skeptical pasal apa-apa yang berkaitan dengan happiness yang macam event-event tu mahal lah, mahal. So what do you explain to them lah macam dari segi Macam bagi I, kalau you rasa mahal, maknanya you bukan target market orang tu. Kalau you rasa mahal, maknanya you tak mampu nak beli kat kedai tu. Macam kita rasa macam kalau customer kita cakap mahal, kita suggest benda lagi murah. Kalau customer tu rasa macam benda, ada customer kita yang cakap oh mahal sangat kek kita, tapi kita suggest kat baker lain, maknanya dia boleh mampu. Tapi kalau ada customer yang cakap, kenapa murah sangat korang jual? So itu adalah dua target segmen ni berbeza. Target yang beza. And macam I ada customer I yang rasa tak apa, dia nak spend banyak untuk isteri dia ke, untuk suami dia ke, untuk anak dia, sebab dia rasa macam bukannya harga benda tu yang dia nak dia rugi, tapi dia untung dekat anak dia happy, suami happy, isteri dia happy. Macam kita tak ada masalah nak suggest kalau orang rasa kita punya kek mahal ke, event space mahal, kita akan suggest baker ataupun tempat event space lain. Tapi kalau kita punya memang harga tu dah kita rasa kita bagi yang macam berbaloi lah untuk semua orang. So far the next planning apa nama planning untuk Sugar Candy sendiri lah dari segi ke depan. InsyaAllah kita akan teruskan dengan apa yang kita buat ni. Mungkin kita akan ada more event space dan more cafe and bakery. And insyaAllah kita akan planning dia, kita nak keluar daripada KL dengan Selangor. Hopefully within the few years lah. So mana-mana investor tekan link ni bawah. Bukan. Apakah sahaja servis daripada Okay, servis daripada Sugar Candy kita boleh terus sambungkan itu sama dia, boleh terus sambungkan situ apakah sahaja servis dan semurah berapa, semahal berapa. Line package itu kan. Okay, servis daripada Sugar Candy, kita ada buat cake, kita buat event styling. So kalau you nak birthday ke apa, kita ada all in package. You datang je bawa diri, bawa anak you. And then kita ada cafe, kita ada buat dog gift, kita buat macam-macam benda. Tapi yang paling important, kita boleh buat you punya family happy. So apa-apa servis yang you nak surprise your ni, you can just ask us. Kita boleh customize to your liking. Terima kasih banyak sekali lagi kepada pendengar keluarga Sugar Candy. Thank you so much korang datang. So guys, GJB Society kali ni episod pasal Sugar Candy. Jadi untuk anda yang di luar sana, jangan lupa untuk subscribe dan juga like and comment kalau ada apa-apa idea. Terima kasih.